Assalamualaikum dan salam sejahtera. Beberapa kejadian jenayah berlaku di seluruh negara minggu ini. Dan antara yang mengejutkan adalah berita anak derhaka tumbuk ibunya sendiri. Kejadian berlaku di Batu Gajah Perak apabila seorang penganggur dituduh dengan dua pertuduhan di mahkamah kerana menakutkan secara jenayah dan menyebabkan kecederaan ke atas ibunya Kutum Jali berusia 67 tahun. Tertuduh Halim Jerry 48 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Selain itu, dua beranak antara tiga individu dihadapkan ke Mahkamah Majistret Balik Pulau atas pertuduhan cuba mengedar 419.15 kg dadah jenis Eramin 5. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada ketiga-tiga tertuduh. Kita ikuti rangkuman berita jenayah pilihan sepanjang minggu ini. Saksikan. Penganggur lelaki didakwa di Mahkamah Majistret Batu Gajah atas dua pertuduhan iaitu menakutkan secara jenayah dan menyebabkan kecederaan ke atas ibu kandungnya Isnin lalu. Tertuduh Halim Jerry 48 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan majistret. Bagi pertuduhan pertama, Halim didakwa menakutkan secara jenayah dan didakwa mengikut Seksyen 506 Kanun Kesesaan. Jika sabit kesalahan, boleh dipenjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya. Manakala bagi pertuduhan kedua, dia didakwa dengan sengaja menyebabkan kecederaan ke atas ibu kandungnya dan didakwa mengikut Seksyen 323 Kanun Kesesaan. Jika sabit kesalahan, boleh dipenjara sehingga setahun atau dengan denda maksimum RM2,000 atau kedua-duanya sekali. Jabatan Kastam Diraja Malaysia mematahkan cubaan menyeludup lebih 1.5 juta pil Eramin 5 bernilai RM24 juta dalam serbuan di Kompleks Kargo Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang pada 17 Disember lalu. Timbalan Ketua Pengarah Kastam Bahagian Penguatkuasaan dan Pematuhan Datuk Zulkifli Yahya berkata, hasil intipan dan maklumat yang diperolehi, pihaknya mengesan kemasukan dadah berkenaan menggunakan syarikat penerbangan dari Bandar Taipei, Taiwan. Beliau berkata dua lelaki yang dipercayai ejen penghantaran barangan berkenaan berusia 18 dan 34 tahun turut ditahan ketika serbuan bagi siasatan lanjut. Jelasnya, dua suspek direman selama 12 hari sehingga Khamis ini bagi siasatan di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Pekerja kedai antik dan seorang wanita yang disyaki terbabit dalam kes kecurian patung Buddha bernilai RM10,000 yang hilang dari Persatuan Buddhis Pulau Pinang di Jalan Anson pada Rabu ditahan. Kedua-dua suspek berusia 36 dan 29 tahun itu ditahan sekitar pusat bandar selepas satu laporan polis dibuat oleh Setiausaha Persatuan berkenaan. Ketua Polis Daerah Timur Laut, Asisten Komisioner Anwar Omar berkata, susulan penahanan dua individu itu, polis kemudian berjaya menemui semula patung Buddha, Sleeping Buddha yang dibuat dari batu marmar putih. Katanya kedua-dua suspek kemudian ditahan reman dan kes disiasat ikut Seksyen 379 Kanun Kesesaan. Pengurus Kawalan Keselamatan dihadapkan ke Mahkamah Majistret Johor Bahru atas tuduhan membunuh seorang pengawal keselamatan 2 minggu lalu. Tertuduh S. Mutusami, 53 tahun, faham akan pertuduhan dibacakan, namun tiada pengakuan direkodkan di hadapan majistret. Bagi perbuatan itu, dia didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman mati mandatari jika sabit kesalahan. Mahkamah kemudian menetapkan 15 Februari 2018 untuk sebutan semula kes sementara menunggu laporan bedah siasat dan tiada jaminan dibenarkan. Dua suspek sindiket pelacuran yang ditahan Jabatan Immigration menerusi Ops Gegar yang menyaksikan rampasan wang tunai RM14.5 juta bulan lalu mengaku tidak bersalah atas pertuduhan mengurus rumah persundalan di Mahkamah Seksyen Kota Kinabalu. Tertuduh Tai Tian Chuan 45 tahun dan Tai Leong Hee 52 tahun mengaku tidak bersalah di hadapan hakim. Mahkamah memerintahkan kedua-dua tertuduh membayar wang jaminan RM20,000 dengan seorang penjamin tempatan, manakala pasport mereka diserahkan kepada mahkamah selain perlu melapor diri sebulan sekali di Pejabat Immigration. Kedua-dua mereka didakwa mengikut Seksyen 373-1-A Kanun Kesesaan yang dibaca bersama Seksyen 34 Kanun yang sama.
3 individu termasuk 2 beranak dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Balik Pulau atas pertuduhan cuba mengedar 419.15 kg dadah jenis Eramin 5 3 minggu lalu. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan selepas pertuduhan dibacakan ke atas Razif Mat Yusof 34 tahun, Muhammad Wafi Ikwan Rusdi 18 tahun dan Rusdi Ismail 47 tahun di hadapan magistrate. Mengikut pertuduhan, ketiga-tiga tertuduh didakwa cuba menyeludup Eramin 5 pada 17 Disember lalu. Mereka didakwa mengikut Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 yang memperuntukkan hukuman gantung sampai mati mandatory jika sabit kesalahan. Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman menumpaskan satu sindiket dadah selepas menahan 3 lelaki tempatan dan merampas pelbagai jenis dadah dianggarkan bernilai 1.7 juta ringgit dalam 4 serbuan di Selangor dan Kuala Lumpur Rabu lalu. Pengarah JSJN Datuk Seri Muhammad Saleh berkata serbuan pertama dilakukan di Taman Bukit Sedang Seri Kembangan dan menahan seorang lelaki berusia 29 tahun sebelum merampas 13 kg dadah jenis ketamin. Serbuan kedua berjaya merampas 2,160 paket serbuk minuman segera yang sudah dicampur ekstasi seberat 19.44 kg. Manakala serbuan ketiga di Jinjang Selatan menahan seorang lelaki berusia 56 tahun dan merampas 12.94 kg bahan yang digunakan untuk membuat syabu. Susulan itu, kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Lelaki yang ditahan pihak berkuasa lapangan terbang Pakistan Jumaat lalu dianggap seorang yang pendiam dan kurang bergaul dengan jirannya. Jiran lelaki terbabit berkata lelaki berusia 20 tahun itu seorang yang baik walaupun kurang bercampur dengan rakan sebayanya ketika menetap di rumahnya di Semariang di Petrajaya. Tinjauan Harian Metro mendapati rumah keluarga lelaki berkenaan tidak berpenghuni dan difahamkan dijadikan bengkel besi beberapa tahun lalu. Minggu lalu, tular di laman sosial mengenai penahanan lelaki yang cuba menyeludup keluar 4 pistol, 8 kelopak peluru dan 70 peluru yang disembunyikan di dalam bagasi dan tapak kasutnya. Portal berita tempatan Pakistan The Express Tribune melaporkan lelaki terbabit ditahan di lapangan terbang ketika pemeriksaan dilakukan pihak berkuasa dan kini siasatan dijalankan sekiranya mempunyai kaitan dengan kumpulan Daesh. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzi Harun mengesahkan penahanan lelaki itu selepas pihaknya dimaklumkan pihak berkuasa Pakistan. Selepas langgar terus cabut lari, itu gelagat sekumpulan kanak-kanak dipercayai menyertai lumba basikal lajak selepas seorang daripada mereka melanggar sebuah kenderaan utiliti sukan SUV Kia Sportage di dalam petak parkir di tepi jalan. Menerusi rakaman video daripada rakaman kamera litar tertutup CCTV berdurasi 37 saat yang tular di media sosial sejak 4 hari lalu, kejadian berlaku di Bukit Baru, Melaka membabitkan 5 basikal lajak. Sementara itu, Ketua Jabatan Siasatan Pengawasan Trafik Negeri Superintendent Muhammad Syam Abdullah berkata pihaknya sedar dengan kewujudan aktiviti lumba basikal lajak di Melaka. Basikal ditunggang itu katanya tiada lampu amaran dan loceng. Beliau berharap agar ibu bapa memantau pergerakan anak masing-masing. Pelajar perempuan 16 tahun berpakaian mencolok mata ditahan membonceng bersama teman lelakinya yang didapati turut memiliki sejumlah kondom dalam ops bersepadu samsing jalanan di Shah Alam. Dalam operasi di laluan sekitar Dataran Kemerdekaan yang berakhir 6 pagi, lebih 50 penunggang motosikal ditahan polis dan 60 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan. Seorang pemandu kereta turut dikenakan saman. Tinjauan Harian Metro mendapati sebahagian yang ditahan terdiri daripada pelajar sekolah menengah yang menunggang motosikal tanpa lesen dan turut tidak memaklumkan ibu bapa mereka untuk pergi ke dataran berkenaan. Jurucakap polis berkata operasi itu dijalankan hasil aduan berkaitan gangguan ketenteraman awam, terutamanya bunyi bising motosikal yang ditunggang secara melulu dan berbahaya di kawasan berkenaan. Grup apa ni? Peniaga yang memberi alasan mempunyai 3 kenderaan dan tidak sedar cukai jalan pacuan 4 roda dipandunya sudah tamat tempoh ditahan Jabatan Pengangkutan Jalan dalam ops patuh di stesen penguatkuasa air sejuk di Permaisuri.
Lelaki berusia 64 tahun dalam perjalanan menghantar tabung pemadam api di pejabat jabatan kerajaan di Bandar Permaisuri terkedu ketika kenderaannya ditahan pegawai dan anggota JPJ. Sementara itu, pengarah JPJ Terengganu, Abdul Rahman Emang Anyi berkata, kesalahan tidak memiliki cukai jalan atau cukai jalan tamat tempoh tidak boleh dikompau dan pesalah akan dihadapkan ke mahkamah. Menurutnya, sejak Januari tahun ini, sebanyak 30,130 saman sudah dikeluarkan JPJ di seluruh negeri itu kerana pelbagai kesalahan berbanding 27,735 pada tahun lalu. Baiklah, itu tadi laporan berita jenayah untuk minggu ini. Setia bersama kami untuk kemaskini berita menerusi laman web Harian Metro di www.hmetro.com.my. Berita video boleh ditonton di YouTube Metro TV, platform laman sosial termasuk Facebook Harian Metro, Twitter dan Instagram, serta aplikasi HM Mobile dan HM News Channel. Jangan lupa muat turun juga aplikasi Metro TV di App Store dan Google Play Store untuk menonton video eksklusif dan rancangan menarik. Sempena siaran terakhir kalender jenayah untuk tahun 2017, apa kata luangkan masa untuk menyaksikan rangkuman peristiwa sepanjang tahun dalam Insights 2017. Pelbagai momen suka maupun duka akan kami kongsikan kepada anda menerusi Insights 2017 Ahad ini jam 9 malam, pastinya di Facebook Harian Metro. Jumpa lagi pada 2018. Salam tahun baru daripada saya Mazizul Dani. Assalamualaikum dan salam hormat.